Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan disambung semula. Jemput Semerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Semerah sejahtera, salam muafakat Johor. Yang hormat Datuk Speaker, terima kasih kerana memberi ruang Semerah untuk berucap pada pagi ini. Pertamanya, mewakili seluruh bangsa Johor dalam Dun Semerah, Semerah merapat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku pada hari ini. Semoga Allah lanjutkan usia Tuanku. Yang Hormat Datuk Speaker, Semerah ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat Semerah turut serta dalam membahaskan ucapan pembentangan bajet Johor 2017 yang telah dibentangkan oleh pemimpin yang kita kasihi yang amat berhormat Menteri Besar Johor pada 17 November yang lalu. Selepas hampir 4 tahun mengalas tanggungjawab sebagai Ketua Eksekutif Negeri Johor, yang amat berhormat Menteri Besar telah membuktikan tilik pandang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang tepat dalam memilih orang yang layak memancu negeri ini dan meletakkan negeri ini bersaing dalam era globalisasi yang serba pantas dan sangat mencabar. Dunia pembangunan kini semakin rancak dan semestinya memerlukan seorang teraju yang begitu tangkas dan berpikiran jauh dalam merencana dan mengolah segala kemungkinan. Bukan saja 4 tahun berterusan lebihan bajet, seterusnya mendahului negeri-negeri lain di negara ini, terutama dalam menarik pelaburan luar. Semerah juga ingin merakamkan jutaan terima kasih atas daya usaha serta corak kepimpinan terpuji yang amat berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Besar Johor. Semerah percaya dan yakin rentak prestasi cemerlang ekonomi ini terus kekal dan meningkat cemerlang. Semerah turut sama mendoakan semoga negeri Johor yang tercinta ini pastinya muncul sebagai kuasa ekonomi selatan yang unggul dan berjaya, sebagaimana munculnya kuasa bola sepak negara di bawah pasukan JDT yang sangat-sangat kita banggakan. Yang Hormat Tan Sri Datuk Speaker, terima kasihlah kepada Yong Peng yang bersungguh-sungguh memberikan contoh-contoh kecemerlangan negeri dan negara luar. Selepas itu minta pula Johor mencontohi Pulau Pinang. Tapi tak payahlah supaya mencontohi Pulau Pinang ni, sebab Johor ni lebih baik prestasinya berbanding Pulau Pinang. Contohnya dalam bajet yang dibentangkan oleh Pulau Pinang, iaitu mengalami bajet defisit atau kekurangan belanjawan berjumlah RM667.1 juta. Yang Hormat Datuk Speaker, kalau bajet 2016 Yang Amat Berhormat memberikan 119 titik sentuh bagi menerjemahkan aspirasi besar, iaitu inklusif, lestari dan sejahtera untuk Johor. Bajet 2017 pula mengenengahkan 127 titik sentuh yang mencakupi semua aspek secara holistik sebagai usaha menjayakan gagasan Johor berkemajuan. Gagasan yang matlamat akhirnya adalah melahirkan masyarakat terbaik dan bukan sekadar negara maju. Yang Hormat Datuk Speaker, kita mengucapkan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang sentiasa memahami denyut nadi rakyat di bawah, terutama dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat, walaupun ianya di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Rakyat di bawah keluh resah sekarang ini apabila kenaikan harga minyak, terutamanya minyak masak,
tidak bersubsidi. Rakyat mengeluh di mana saja mereka bercerita, waimah di kedai kopi maupun di masjid, tentang kenaikan harga dan tiadanya bekalan minyak bersubsidi di pasaran. Kadang-kadang kita hairan mengapa mereka ini cepat dan pantas sangat menyorok dan menyeludup tanpa rasa bersalah dan bertanggungjawab. Persoalannya, siapa yang kita nak salahkan? Kita ada undang-undang, kita ada penguasaan, kita juga ada mekanisme untuk mengatasinya. Semerah menyokong sebagaimana YB Rengit nyatakan bahawa kita masih lemah dari segi penguatkuasaan. Yang Amat Datuk Speaker, penguatkuasaan adalah elemen penting dalam kejayaan kepada kepatuhan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Kerajaan hendaklah terus meningkatkan penguatkuasaan kepada penyorok dan penyangak barangan bersubsidi ini. Jika terbukti bersalah, kenakanlah hukuman yang lebih berat, termasuk dipenjara atau disebat, dan lesen mereka terus ditarik balik. Jika perlu, kerajaan melantik pegawai-pegawai penguasaan ini hendaklah dilantik di kalangan mereka yang benar-benar mampu dari segi mental dan fizikal untuk melaksanakan penguatkuasaan. Contohnya, bolehlah dilantik di kalangan pesara-pesara tentera yang telah bersara di tahap umum 40-an. Janganlah kita terus bebankan dan biarkan rakyat di kampung, di pinggir bandar maupun di bandar dihempit permasalahan yang dicipta oleh mereka yang terus merompak kekayaan yang bukan hak mereka. Semerah mohon juga penjelasan terperinci dari Esko yang berkenaan berapakah tangkapan yang telah dibuat dan hukuman yang telah dan akan diambil di dalam negeri Johor sehingga kini. Yang Amat Datuk Speaker, Semerah mengucapkan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Dun Semerah. Jutaan ringgit telah dicurahkan. Usaha terpuji Kerajaan Barisan Nasional dalam mencukupkan apa yang kurang dan memperelokkan apa yang sedia ada sangat bertepatan. Dalam perkara 157, ucapan bajet Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa sebanyak 650 juta diperuntukkan melalui Maris. Apa yang nak Semerah bangkitkan ialah mengenai jambatan MTB, iaitu Medium Traffic Bridge dengan izin, ataupun jambatan lintasan sederhana di kawasan Dun Semerah atau kawasan lain yang telah dibina semasa pelaksanaan rancangan projek Johor Barat tahun 70-an dan 80-an. Di Dun Semerah saja ada 60 buah jambatan MTB ini yang kelebarannya di antara 8 kaki hingga 13 kaki. Ironinya, Datuk Speaker, apa yang terjadi sekarang bila semua jalan-jalan kampung ini tersebut telah dinaik taraf, program pelebaran telah dibuat, sama ada di bawah peruntukan KKW, IDJ, Maris ataupun kerajaan negeri, akhirnya jalan-jalan tersebut lebih besar dari jambatan MTB ini. Akibatnya kemalangan sering terjadi. Ada yang masuk dalam parit, terutama pada sebelah malam bila keadaan gelap. Justru itu, Datuk Speaker, Semerah mencadangkan atau berharap agar satu dasar dan keputusan bolehlah dibuat di mana-mana peringkat, sama ada peringkat persekutuan atau negeri, bagi membolehkan jambatan MTB ini diambil kira sebagai sebahagian daripada rantaian jalan yang untuk membolehkan peruntukan Maris ini digunakan untuk melebarkan jambatan berkenaan. Inilah mungkin caranya untuk kita menyelesaikan bagaimana dan caranya peruntukan nak digunakan. Walaupun telah diajukan beberapa permohonan melalui jabatan-jabatan berkaitan. Kita tidak mahu
kerana hanya nak menghabiskan peruntukan maris ini, peruntukan jalan dan lorong, ada didapati jalan yang lorong yang masih hitam terus dihitamkan. Yang Hormat Datuk Speaker, Semerah juga mohon agar kerajaan dapat mempertimbangkan permohonan Semerah sebelum ini, iaitu bagi menaik taraf jalan kampung Parit Kuda kepada jalan negeri. Jalan ini menghubungkan jalan persekutuan kepada jalan negeri yang sedia ada sepanjang 3.6 km. Ianya akan dapat memberi faedah penggunaan kepada lebih 5,000 pengguna sekitarannya. Selain itu, pembinaan Pusat Kesihatan Besar Lubuk yang telah dikemukakan dan dijanjikan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 dapat dilaksanakan bagi memberi perkhidmatan kesihatan yang mencukupi, selesa dan berkualiti kepada penduduk luar bandar yang sentiasa sayangkan kerajaan yang ada. Semerah juga mohon kerajaan memperelok dan menaik taraf berbagai kekurangan, kemudahan dan persekitaran di rumah pangsa Taman Pantai yang kelihatan usang, terutama persekitarannya. Ini termasuklah juga menyediakan kemudahan bagi Dewan Tertutup untuk kemudahan penduduk melaksanakan majlis tahlil, kenduri dan kendara dan pengurusan jenazah jika ada kematian, yang sebelum ini dibuat di dalam rumah untuk 2-3 rumah kongsi bagi pelaksanaan program ini. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang meluluskan peruntukan pembinaan masjid di Kampung Bintang Pesrai bernilai RM2.22 juta dan membaik pulih dan menaik taraf Dewan Orang Ramai Semerah demi kesejahteraan dan keselesaan rakyat untuk beribadat dan beriadah. Selain itu, Semerah juga mohon agar teluk wawasan di Kampung Parit Haji Abdul Salam yang terkenal dengan masakan asam pedas dan pernah dikunjungi oleh Duli Yang Amat Mulia Tuanku Mahkota Johor untuk menikmati masakan asam pedas, bagi untuk dinaikkan taraf atau dibangunkan sebagai satu destinasi pelancongan berkonsepkan tradisional. Yang Hormat Datuk Speaker, kawasan Dun Semerah adalah terdiri daripada 70% kawasan pertanian. Majoriti penduduk adalah di kalangan petani dan nelayan. Semerah mengucapkan terima kasih atas usaha-usaha jabatan dan agensi kerajaan yang melaksanakan berbagai program dan skim bagi meningkatkan pendapatan golongan ini. Sebagaimana perkara 123 dan 124 ucapan bajet 2017. Yang Amat Berhormat memperkenalkan satu lagi program, iaitu program pertanian rakyat yang akan dapat mengurangkan kos pengeluaran dan seterusnya meningkatkan pendapatan peserta program ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Dalam mensejahterakan rakyat di kalangan petani dan nelayan ini, setiap tahun peruntukan terus ditambah. Namun begitu, kita lihat bahawa usaha yang sama hendaklah juga dimainkan oleh persatuan dan pertubuhan yang mewakili kelompok ini. Tahniah kepada Persatuan Nelayan dan Pertubuhan Peladang yang mewakili golongan ini. Namun begitu, apa yang diharapkan Persatuan Nelayan dan Pertubuhan Peladang ini dapat membantu sama usaha-usaha kerajaan secara bersungguh-sungguh untuk mengurangkan jurang pendapatan di kalangan ahli-ahli ini. Amalkanlah konsep berkooperasi dan berpersatuan secara telus dan bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama memastikan peningkatan keuntungan persatuan dan pertubuhan seiring juga dengan peningkatan pendapatan setiap individu nelayan dan peladang untuk mereka menghadapi saingan ke arah negara berpendapatan tinggi. Semerah Siragulung. Yang Hormat Datuk Pengerusi, Datuk Speaker, Datuk Speaker, Semerah juga mencanangkan supaya kerajaan membangunkan pusat pertumbuhan ekonomi nelayan di setiap pangkalan pendaratan ikan yang aktif
bagi meningkatkan pendapatan mereka serta memberi nilai tambah kepada tangkapan, iaitu di pangkalan nelayan Teluk Wawasan dan Hentian Mahkota. Semerah juga memohon pembinaan jeti nelayan di setiap pangkalan nelayan di dalam Dun Semerah. Selain memudahkan para nelayan untuk melaksanakan kegiatan nelayan, ianya juga boleh menyumbang kepada pengurangan kes-kes penyeludupan jalan laut yang sering berlaku di perairan Selat Melaka. Yang Berhormat Datuk Speaker, rumah kediaman adalah impian setiap mereka berkeluarga, terutamanya bagi keluarga baru. Kalau di bandar ada prima, ada rumah mampu milik. Di luar bandar sebelum ni ada rumah mesra rakyat satu Malaysia. Kemudian atas berbagai permasalahan yang telah dibangkitkan dalam Dewan ini, Dewan Yang Mulia ini termasuk di Dun Semerah, atas keprihatinan pemimpin kepada rakyat Johor, Yang Amat Berhormat telah mengumumkan rumah mesra rakyat Johor dalam bajet 2016 dan ditambah lagi 200 unit dalam tahun 2017. Harapan Semerah yang mewakili suara penduduk luar bandar agar Yang Amat Berhormat dapat menambah sekali ganda lagi, iaitu menjadikan 400 unit. Peruntukan tersebut dapat menghargai kesetiaan penduduk luar bandar yang setia dan terus menyokong kerajaan Barisan Nasional dan bagi menampung permintaan yang begitu tinggi. Kalau Felda, Risda, Felkra memperkenalkan rumah BN atau Bina Negara untuk generasi keduanya, inilah skim rumah untuk generasi kedua bagi penduduk luar bandar. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Semerah juga berharap kerajaan akan membangunkan rumah mampu milik Johor bernilai 40,000 hingga 150,000 di atas tanah kerajaan seluas 20 hektar yang telah dikenal pasti dalam kawasan Dun Semerah bagi memenuhi kemampuan, permintaan dan penempatan generasi kedua luar bandar dari Dun Semerah. Terima kasih kepada keperhatian Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas ketidaklayakkan pembiayaan peminjam di institut kewangan yang telah memperkenalkan dan memperuntukkan skim sewa beli bernilai RM20 juta. Ini boleh diibaratkan seperti sudah mati hidup kembali kepada mereka yang terlibat dalam kes ketidaklayakkan pembiayaan tersebut untuk memiliki rumah. Sukan ternyata telah menjadi instrumen penting perpaduan yang utuh dan kukuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang sentiasa terus memahami dan berjiwa muda dalam mendepani keperluan belia dan orang muda dalam meruntuhkan peruntukan sebanyak 32,6 juta ringgit dalam bajet kali ini. Kita akan sentiasa bersama kepimpinan bagi menunggangi ke arah Johor Gembilang 2020 dan Juara Sukma 2020. Terima kasih juga kepada Esko Belia, orang muda yang sentiasa bersandarkan bersama setiap program-program keseluruhan, sentiasa melibatkan bersama terus kepada adun-adun. Kita akan terus menyokong usaha mendekati orang muda dan belia, di mana 38.4% atau lebih kurang 1,4 juta orang penduduk Johor adalah di kalangan orang muda berumur di antara 15 hingga 40 tahun. Siapa exco pemuda tu? Bos saya. Yang Berhormat Datuk Speaker, program Johor Future Home yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dilihat merupakan program yang baik dalam memupuk masyarakat kesukarelawan, semangat kesukarelawan dan gotong royong yang kian hilang di kalangan masyarakat kita sekarang ini. Dengan melibatkan sama sukarelawan Darul Takzim, Semerah berharap ianya akan terus dilaksanakan dan diperluaskan lagi. Okey, Semerah sila tutup. Yang Amat Datuk Speaker, akhirnya Yang Amat Datuk Speaker, dengan meminjam kata-kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar, biar apa pun ideologi kita, biar apa pun parti kita, biar apa pun pendirian kita, marilah kita untuk kali ini bergerak seiring sebagai bangsa Johor
mengembeling segala kekuatan kita, menjadikan Johor dan masyarakatnya teladan yang terbaik. Kerana Johor inilah satu-satunya rumah untuk kita semua, rumah untuk anak-anak cucu kita zaman berzaman. Terima kasih Datuk Pengerusi Semerah menyokong usul yang dibawa oleh YB Ringit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Semerah. Persidangan disambung semula. Sila Senggarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, terlebih dahulu Senggarang ingin mengerafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku pada hari ini. Yang berhormat Datuk Speaker, sebelum saya meneruskan perbahasan tentang rundingan bajet pada hari ini, saya ingin menyatakan atau menidakkan di bank dengan izin kenyataan yang telah dibuat oleh Skudai seolah-olah pembangkang memainkan peranan bagi menarik FDI di negeri Johor dan memperlekehkan pembangkang BN di Pulau Pinang dan Selangor. Saya pernah bertugas di Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia. Hari ini ditukar namanya kepada Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia. Kita tak payahlah bertugas di Maida sekalipun, kita akan tahu kenapa pelabur memilih Pulau Pinang, Selangor ataupun Johor. Pasti pertamanya kedudukannya. Di Pulau Pinang kenapa? Kerana itulah pusat ekonomi di utara Malaysia. Kenapa memilih Selangor? Kerana dekat dengan ibu kota. Kenapa memilih Johor? Kerana dekat dengan Singapura. Bahkan kalau kita lihat, kita tengok sepuas-puasnya, kedudukan Pulau Pinang, Selangor dan Johor mempunyai infrastruktur yang hebat. Apa dia? Sudah pasti di tempat-tempat ini ada pelabuhan. Apa lagi? Ada lapangan terbang. Di Bayan Lepas maupun di Subang atau di KLIA hari ini. Dan di Johor bukan setakat di Senai tetapi kita ada juga di Singapura. Jadi janganlah begitu mudah sekali seolah-olah nak dapatkan kredit juga FDI datang ke Johor. Kerana kita tahu hari ini di Pulau Pinang pun FDI-nya pun tak sehebat seperti di Johor. Jadi janganlah begitu mudah ya templak para pembangkang BN seolah-olah tak buat kerja langsung di Pulau Pinang ataupun di Selangor. Yang berhormat Datuk Speaker, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada Senggarang untuk bersama membahaskan ucapan bajet negeri Johor Darul Takzim 2017, Johor Berkemajuan, Rakyat Sejahtera yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang telah mengambil masa lebih 2 jam dalam pembentangannya. Yang berhormat Datuk Speaker, sebelum Senggarang memperkatakan lebih lanjut tentang bajet 2017, ada 2 perkara yang ingin Senggarang nyatakan, iaitu satu isu tragedi tempatan dan satu lagi di luar negara. Semasa kebakaran di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, isteri saya, Senggarang, merupakan salah seorang penghuni di situ akibat serangan angin ahmar yang terpaksa menjalani pembedahan bagi membuang darah beku di kepalanya yang ditempatkan di High Dependent Unit. Atas
kecekapan para petugas di hospital tersebut, alhamdulillah, isteri saya telah dipindahkan dengan selamatnya ke blok yang lain. Di sini, Senggarang mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Super Exco Kesihatan dan Alam Sekitar kerana membantu isteri saya sejak di Hospital Sultanah Nora Ismail lagi, sehingga memudahkan urusan pembedahan beliau di Hospital Sultanah Aminah. Tahniah dan terima kasih kepada kesemua petugas Hospital Sultanah Aminah dan agensi-agensi kerajaan yang lain kerana kesungguhan mereka dalam suasana yang begitu kalut dan kelam kabut mampu berusaha menyelamatkan para pesakit. Namun begitu, saya mengucapkan taziah kepada mereka yang maut dalam tragedi tersebut. Yang Berhormat Datuk Speaker, cuma Senggarang mengharapkan agar pihak HSA tidak begitu cepat untuk memindahkan pesakit-pesakit yang telah dipindahkan ke ward-ward di blok lain untuk kembali ditempatkan di blok utama yang ditimpa musibah. Apa yang perlu sepatutnya pihak Kementerian Kesihatan berusaha untuk memulihkan bangunan tersebut terlebih dahulu dan memastikan ianya benar-benar selamat selain mendapatkan peralatan baru sebelum ditempatkan semula para pesakit di situ. Yang Berhormat Datuk Speaker, di hari tragedi tersebut, dilihat bangsa Johor yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum menunjukkan keprihatinan mereka dan bertungkus lumus bekerjasama membantu para pesakit. Yang Berhormat Datuk Speaker, manakala tragedi di luar negara begitu dekat di hati Senggarang. Walaupun di Timur Tengah negara-negara Islam bergolak sama ada perang saudara ataupun sengketa yang disebabkan oleh pihak barat, Senggarang sarankan Malaysia maupun pihak OIC perlu bertegas mendesak agar negara China atau Tiongkok dan Myanmar menghormati umat Islam di negara-negara tersebut. Sama ada kaum Rohingya yang dinafikan hak kerakyatan mereka di Myanmar maupun masyarakat pribumi Uyghurs di Xinjiang dalam menjalankan kehidupan harian mereka sebagai seorang Muslim tapi dihalang untuk berpuasa, solat dan seumpamanya. Kerajaan Myanmar dan Tiongkok sepatutnya lebih berperi kemanusiaan dan mereka boleh mencontohi Malaysia yang tetap menghormati tradisi, budaya dan anutan kaum-kaum yang pelbagai di tanah air ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, saban tahun Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah menunjukkan keprihatinan beliau dalam mengenengahkan bajet negeri Johor secara surplus, masih terus mengekalkan tradisi holistik, komprehensif dan inklusif agar semua sektor ekonomi dapat dikembangkan kapasiti dan potensinya. Pembangunan kek ekonominya bukan setakat berpusat di kawasan Iskandar, Pengerang dan pembangunan East Coast Economic Region dengan izin ECHR malah dikembangkan ke daerah-daerah lainnya melalui Pelan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, alhamdulillah dengan pengalaman beliau sebagai Menteri Pusat digunakan semaksimumnya dan Johor amat beruntung mempunyai seorang Menteri Besar yang begitu dedikasi, komited dan cekap, berperanan bukan hanya sebagai pentadbir, malah pengurus seperti seorang Chief Executive Officer of Johor. Sesuailah beliau dianugerahkan ijazah kehormat doktor dalam bidang pengurusan oleh University Teknologi Malaysia. Yang Berhormat Datuk Speaker, ada beberapa aspek bajet ini yang akan mempunyai impak yang besar kepada negeri Johor dan boleh memberi contoh kepada negeri-negeri lain. Pertama, Johor sebagai hub kecemerlangan halal. Tinggalnya, pihak kerajaan perlu mendapatkan usahawan kecil Melayu supaya tidak ketinggalan dalam merebut peluang industri halal
yang semakin meningkat permintaannya ke seluruh dunia. Mereka patut mencontohi usahawan-usahawan bukan Islam yang bijak melihat peluang yang terbuka luas ini. Mereka perlu dibimbing kerana sebagai usahawan Muslim, pendekatan maupun cara dan bahan yang digunakan tidak semestinya berunsurkan Islamik atau halal. 2. Pembinaan perumahan oleh JLC sama J Corp, KPRJ dan PIJ Holdings amat disokong. Malah yang penting, kerajaan perlu pastikan rumah yang dibina bukan sekadar rumah mampu tengok, malah ianya benar-benar rumah mampu dimiliki dengan harga yang berpatutan, khasnya dalam lingkungan 80,000 hingga 150,000 RM Malaysia seunit. Ketiga, nampak benar kali ini pihak kerajaan Johor mempunyai kesungguhan dalam menangani isu masalah air dengan beberapa pendekatan yang akan diambil tanpa perlu Senggarang sebutkan di beberapa lokasi seluruh Johor. Dan 4, Senggarang juga berasa bangga kerana budaya kesukarelawan tetap menjadi sebahagian daripada agenda dalam bajet 2017 seperti Johor Future Run dan Johor Future Home yang diperkenalkan pada bajet 2016 dapat digerakkan secara berterusan. Sememangnya budaya sukarelawan ini memang difokuskan kepada golongan belia. Malah NGO diberikan peruntukan untuk menjalankan kegiatan sukarelawan. Yang berhormat Datuk Speaker, Senggarang juga ingin mengambil perhatian buat para exco terhadap isu-isu setempat khasnya dalam kawasan Dun Senggarang. Buat yang berhormat exco Kerja Raya, Senggarang mohon jasa baik pihak yang berhormat exco supaya isu lampu trafik di Pekan Senggarang, khasnya di persimpangan Jalan Persekutuan menghubungkan Jalan Parit Jaba, Parit Permatang, dapat dilaksanakan seperti yang telah Senggarang mohon kepada Menteri Kerja Raya. Seperti yang telah dinyatakan oleh Menteri berkenaan, peruntukan bagi melaksanakan kerja tersebut hanyalah lebih kurang RM500,000 sahaja. Bukannya banyak kan? Tak sampai 1 million pun, tak sampai 1 juta. Malangnya, untuk mendapatkannya seolah-olah menunggu buah tidak gugur. Jalan tersebut amat sibuk terutamanya di waktu puncak, iaitu sewaktu pelajar-pelajar di 2 buah sekolah berdekatan pergi dan pulang sekolah di samping adanya pengguna jalan raya yang lain. Akibat kesibukan lalu lintas berkenaan, kawasan tersebut sering berlakunya kemalangan, tinggal masih belum ada yang maut saja. Yang berhormat Datuk Speaker, lanjutan daripada rancangan dengan izin exit plan peternakan ladang-ladang babi di kawasan Senggarang yang mempunyai lebih daripada 17 buah ladang, Senggarang amat ternanti-nanti bilakah exit plan yang pernah disuarakan oleh Yang Berhormat Exco Pertanian dalam Dewan yang mulia ini menjadi kenyataan. Yang berhormat Datuk Speaker, sekali lagi Senggarang tegaskan, pencemaran bau tidak mengenal kaum. Bahkan kaum Cina sendiri di kawasan Senggarang ada yang mengadu tentang bau yang berpunca dari ladang-ladang berkenaan. Malah di ladang ternakan kambing di kawasan Dun saya pun dengan pencemaran baunya telah mengakibatkan masyarakat di sekelilingnya merungut yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat Melayu. Yang berhormat Datuk Speaker, berbalik kepada isu tadi exit plan yang boleh dilaksanakan, buat permulaannya dicadangkan di kampung saya, Kampung Kelicap, yang mana kandang babi tersebut berhampiran kurang 20 meter dengan penempatan pekerja sebuah kilang berasaskan makanan. Mohon diberikan perhatian yang sewajarnya. Yang berhormat Datuk Speaker, Jalan Persekutuan Pantai Barat menghubungkan Jalan Persekutuan daerah Muar, Batu Pahat sehingga Pontian. Namun begitu, di laluan tersebut antara Batu Pahat ke Pekan Senggarang, beberapa hotspot di situ sering mengalami banjir kilat dan pasti menjejaskan mereka yang ingin bekerja atau melaksanakan aktiviti ekonomi masing-masing. Paling ketara
Ianya adalah akibat laluan parit kecil maupun kedudukannya di kawasan rendah selain aktiviti kuari tanah terletak berdekatan. Mohon pihak Jabatan Keraja Raya memastikan satu tindakan jangka panjang agar perkara sebegini tidak berulang. Kita tak mahu pegawai daerah dan jurutera daerah JKR silih berganti, tapi masalah ini tetap berlanjutan tanpa kesudahannya. Yang Sekarang berhormat Datuk Speaker, sila gulung. InsyaAllah. Yang berhormat Datuk Speaker, mohon pihak JPS memastikan apa yang dijanjikan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri untuk membangunkan semula sistem peparitan utama di Sungai Suloh dapat dilaksanakan seberapa yang segera bagi mengelakkan isu banjir berulang lagi. Senggarang difahamkan bahawa peruntukan telah sedia ada, tetapi Senggarang rasa kecewa ia masih belum menjadi kenyataan. Yang berhormat Datuk Speaker, oleh itu Senggarang mohon menyokong ringgit. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persidangan diteruskan. Sila Farid Raja. Nah, bagi kat Sidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, terlebih dahulu dalam kesempatan ini, Pak Raja ingin merapat sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertua bagi negeri dan jajahan Tahluk Johor Darul Takzim, sempena hari keputeraan baginda yang ke-58 Tak payah sebutlah tu. 22 hari bulan November 2016 bersamaan 22 Safar 1438 Hijrah. Semoga Allah melanjutkan usia tuanku. Yang berhormat Datuk Speaker, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada Yang Berhormat Datuk Speaker yang telah mengizinkan saya bersama-sama membahas ucapan pembentangan bajet negeri Johor bagi tahun 2017 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor dalam Dewan ini pada 17 hari bulan yang lalu. Saya dah baca, saya dah teliti, saya dah semak bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat pada 17 hari bulan lalu. Sangat-sangat terbaik. Kata orang Indonesia, sukses. Lah dah terbaik tu, cepat-cepat je lah gulung. Yang Muhammad Datuk, saya hilang idea tu. Bagi negeri Johor dan bangsa Johor. Sebenarnya pembentangan bajet yang telah dibentangkan tu, saya rasa selaku rakyat negeri Johor perlu menyokong 100% apa yang telah disuarakan oleh Yang Amat Berhormat. Bajet yang bertemakan Johor berkemajuan, rakyat sejahtera. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk. Yang perkara yang kedua Yang Berhormat Datuk, saya juga bagi pihak yang akan menerima bonus
setengah bulan gaji. Bonus. Saya ingat yang Amat Berhormat nak tersebut 1 bulan. Tapi setengah bulan pun bersyukur. Kawan-kawan saya di belakang sebelah sana semua senyum. Dia cakap jempol-jempol, saya pun gitu-gitulah. Pasal yang sebelah sana pun terima macam mana yang kita terima. Jadi hati mau baik, kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Kerajaan Negeri Johor yang telah memberikan bonus. Ini penghubat hati bagi orang wanita. Ialah minyak masak naik, tapi ini penghubat hati kita. Jadi suami-suami yang dapat bonus tu jangan lupa kepada isteri-isteri yang masak kat rumah. Banyak sangat tu bonus nak beli minyak masak je. Tak, beli minyak ganti beli cincin jadilah. Ataupun gelang. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebenarnya saya bersetuju kepada yang disuarakan oleh Yang Berhormat Semerah. Sebenarnya rakyat tak marah. Subsidi itu dipotong ke dikurangkan. Tak marah. Cuma saya berharap kerajaan potonglah ataupun kurangkanlah sikit-sikit. Jangan menjadi beban kepada rakyat. Rakyat tak marah. Dan kita sebenarnya dah banyak bajet-bajet yang dipotong. Dah banyak dari dulu. Tak marah. Dan kita pun hidup senang. Tak susah dah, tak sampailah minyak sampai naik harga, sampai kita tak boleh masak lah, sampai kita tak boleh masak. Kadang-kadang pembangkang ni dia semua cocok rakyat supaya rakyat benci kepada kerajaan. Jadi Yang Berhormat Datuk, dan sebenarnya Yang Berhormat Datuk, Kerajaan Johor telah banyak membantu rakyat, terutamanya hasil rakyat negeri Johor, macam-macam. Dari rumahnya lah, dari pinjamannya lah, dari banknya lah, dari bantuan perniagaannya, macam-macam. Kalau saya nak sebut, satu hari ini tak habis. Tapi telah dibuktikan bajet yang dibentangkan pada 17 hari baru ini memang kerajaan, utamanya hasil Yang Amat Berhormat Menteri Besar, mengutamakan rakyat, mementingkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Jadi rakyat dan kita semua di dalam Dewan ini perlu menyokong kerajaan yang sedia ada ini dalam 100% dalam pilihan raya yang akan datang. Kerana kerajaan inilah yang akan berusaha untuk kesejahteraan rakyat. Kerajaan yang ada inilah kerajaan yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan, kesenangan, kemajuan negeri Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, perkara yang ketiga, saya ambil ringkas-ringkas saja. Dalam tajuk pembangunan dan kemudahan sukan bertaraf bangsa dunia, YB Kembar cakap, pasal apa Datin nak cakap pasal sukan? Saya dulu, Datuk Speaker, saya dulu minat sukan. Slim. Saya minat sukan dan minat seni. Saya dulu kurus tak macam gini. Dulu saya hebat. Jadi, untuk mencapai taraf sukan yang bermutu dan bertaraf dunia, kita perlu mengasuh bakat-bakat baru di negeri ini. Dengan ini saya mencadangkan agar kerajaan dapat membaiki dan menaik taraf prasarana sukan di kawasan-kawasan luar bandar dan pekan-pekan kecil. Pada masa sekarang, kemudahan seperti gelanggang, sepak takraw, kalau sepak takraw ni dicampur dengan badminton. Jadi orang nak main badminton ni terpaksa tunggu sepak takraw main. Jadi itu. Futsal, bola keranjangnya, padang bola sepak. Setakat ini jumlahnya amat sedikit dan tidak bermutu. Contoh macam Pak Raja. Dompet Raja ini besar. Tapi gelanggang bola keranjangnya satu. Itu pun masuk ke sepandan bagian Semarang, Aitam. Tapi untunglah orang-orang saya, anak-anak muda cengwah saya dapat main situ. Dan dapat kemudahan itu daripada kerajaan Johor.
pasang lampunya, dipasang ini, maknanya diberi bantuan, diberi perhatian. Bola keranjang, bola keranjang pula, sepak takraw. Kat kampung cuma ada berapa? Dalam 3-4 kampung tu satu. Kalau main ikut queue, ikut giliran. Maknanya memang tak ada. Jauh lagi bola sepak. Jadi saya haraplah kerajaan mengambil perhatian. Padang yang sedia ada di kampung-kampung ni padang sekolah. Sebab tu kawan saya sebelah ni kemarin datang cakap minta padang. Padang sekolah ni digunakan aktiviti sekolah. Kat situlah sukan olahraga yang lari-lari. Kat situlah baling cakra batu tu. Dekat situlah baling gelembing. Dekat situlah bola tampar. Kat situlah tempat pembarisan. Kat situlah lari hukum anak-anak murid yang salah, dihukum lari setengah padang. Kat situ. Jadi kadang-kadang padang yang sedia ada tak macam padang. Sebab tu setengah-setengah sekolah dalam berusaha saya minta bantuan, minta peruntukan untuk membaik pulih padang. Saya cakap peruntukan tak ada. Jadi dengan peruntukan yang ada ni, selain dapat membaiki kat sekolah-sekolah, juga dapat membina padang-padang untuk mencongkil bakat anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita menjadi wakil negeri yang terbagus. Contoh macam kat Sarawak, memang ada kolam renang, tapi dia ada kolam renang yang asli, terjun kat sungai, terjun kat laut, jadi satu latihan untuk dia. Jadi yang berhormat Datuk Speaker, saya berharap dengan kemudahan dan peruntukan kita dapat membina padang bola, gelanggang sepak takraw, gelanggang bola keranjang, sekaligus mencongkel bakat anak-anak. InsyaAllah kita akan dapat ahli-ahli sukan yang bermutu tinggi. Sukan membawa perpaduan, kemesraan, pembangunan dan ekonomi. Contoh bola sepak JDT. JDT satu kebanggaan pada kita, rakyat Johor. Tengok stadiumnya je hebat. Anak-anak muda minat, tergila-gila ni. Tengok stadium tertutup berlatih, hebat. Lagi-lagi bila tengok basnya, hebat. Ada kapal terbang lagi, hebat. Gajinya hebat. Lagi ditambah dengan penyokong sorak, hebat. Siapa yang tak berminat anak-anak? Cuma peluang, karena tak ada padang, bakat anak-anak ini tidak dapat ditunjukkan. Jadi saya berharap dia ambil perhatian yang bersungguh-sungguh supaya kita dapat menunjukkan bakat-bakat anak muda kita dalam negeri ini sebagai wakil dalam sukan. Perkara yang keempat, peruntukan operasi pihak berkuasa tempatan PBT bagi tahun 2017. Tajuknya, Pak Raja, saya dah cakap banyak kali, sebuah pekan yang pesat Mangun. Ada orang cakap dah macam bandar, tapi tak macam bandar. Pasal tak ada hiasan, jauh sekali kesetiaan malam. Terminal bas pun tak ada. Bus stop tu saya rasa ada 3 je. Dari Hala ke Aitam ke Batu Pahat, dekat bangunan Mara sama klinik. Dan satu lagi daripada Batu Pahat nak ke Aitam, satu je antara klinik tu. Itu je. Sebab tu bas yang ada perkhidmatan di sepanjang jalan Keluang tu, dia berhenti susu ke mana-mana. Berhenti. Dan anak-anak muda yang nak balik kampung ke Kelantan ke pakai bas KKKK ke apa bas tu, berhentilah sepanjang mana jalan yang dia nak berhenti. Jadi saya harap PBT ataupun lebih tepatnya Majlis Perbendaharaan Batu Pahat tidak lupa untuk
memohon peruntukan ini bagi Pekan Pek Raja. Saya bukan nak nafikan Majlis Pembandar Batu Pahat makna tak bekerja. Bandar Majlis Pahat ni perkhidmatannya dan memberikan sumbangan kepada saya dan orang ramai jempol. Petik je sampai. Cakap je dapat. Minta satu, kasih tiga. Maknanya hebat tu. Majlis Pembandar. Punya sempurna tu. Sempurna. Perfect. Dari segitu bagus. Cuma dari sini jangan lupa untuk memohon bagi pihak Pekan Pek Raja supaya nampak lebih ceria dan cantik. Okay. Kali ni tak petik pula. Petik je dapat lah ni. Saya dah cakap banyak kali, agaknya dia terlupa mohon. Jadi ada peruntukan ni, mohonlah. Jangan sampai terlupa pula. Okey, perkara yang kelima. Batu Pahat sebagai pusat industri ringan. Selaku adun di dalam daerah Batu Pahat, menyambut baik pengumuman yang amat berhormat Datuk Menteri Besar untuk menjadikan daerah Batu Pahat sebagai pusat industri yang ringan. Saya sangat-sangat berharap agar usaha ini betul-betul manfaatnya dapat dirasai oleh peniaga-peniaga kecil dan peniaga-peniaga baru di tiap-tiap kampung dalam daerah Batu Pahat. Khasnya jangan terlupa di kawasan saya Don Pek Raja. Kerana Don Pek Raja memang terkenal dengan pembuatan ataupun perniagaan keripik. Bantulah ilmu, latihlah sebetul-betulnya supaya peniaga-peniaga ini akan dapat menghasilkan usaha-usahanya dengan lebih bagus. Bantuan bengkel perniagaan mudah-mudahan dapat membuka peluang untuk peniaga-peniaga ini meningkatkan pengeluaran pemasarannya dengan lebih luas dan sekaligus akan meningkatkan pendapatan mereka. Akhirnya, Datuk Speaker, bagi membantu peniaga-peniaga kecil di seluruh negeri Johor ini, saya berharap kedai mampu milik dapat dibina lebih banyak, terutamanya di pinggir-pinggir bandar dan kawasan-kawasan luar bandar dengan harga yang tidak melebihi RM200,000. Peniaga-peniaga kecil ini tidak mampu untuk sewa atau beli kedai-kedai yang mahal kerana dia baru berniaga. Saya berharap sangat-sangat hasrat kerajaan untuk membantu peniaga-peniaga kecil ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan ini adalah harapan rakyat negeri Johor yang telah mendengar bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebelum saya menyokong usul yang dibawa oleh Rengit, saya nak baca sedikit petikan dari ucapan Yang Amat Berhormat dalam bajet yang lepas ini. Kepada rakan-rakan pemimpin masyarakat dan ahli politik, kepada semua ahli dewan yang mulia ini, ketepikanlah segala perbezaan dan pertembungan ideologi antara kita. Biar apapun ideologi kita, biar apapun parti kita, biar apapun pendirian kita, marilah kita untuk kali ini bergerak seiring sebagai bangsa Johor, menggembleng segala kekuatan kita, menjadikan Johor dan masyarakatnya teladan masyarakat terbaik. Kepada para penjawat awam, marilah bekerja keras bersama-sama saya melaksanakan rancangan yang kita lakarkan hari ini untuk tahun 2017. Tanpa dukungan tuan-tuan dan puan-puan, apa juga yang kita rancangkan pasti akan sukar dilaksanakan. Marilah kita utamakan keperluan masyarakat, lunaskan tugas
dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas, dan jayakanlah Johor berkemajuan. Sekian, dengan ini saya menyokong usul yang dibawa oleh Ringit. Terima kasih. Alhamdulillah, cerah masa depan. Persidangan disambung semula. Sila Setulang. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ini. Tidak lupa juga Setulang ingin merafak sambutannya kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan atas sempena ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan hari ini. Sebelum saya pergi kepada lebih mendalam berkenaan dengan perbahasan saya membawa isu-isu yang penting, lebih dahulu saya ingin membidas apa yang dikatakan oleh Macap, di mana Macap mengatakan bahawa menyedari bahawa kemenangan BN dalam pilihan raya yang lalu sebahagian besar adalah datang daripada pengundi luar bandar. Justru itu menghargai jasa penduduk luar bandar, kita kena salurkan peruntukan yang lebih. Saya rasa pemikiran politik ini merupakan pemikiran corak pentadbiran yang kurang matang. Kerana peruntukan mesti disalurkan atau pembangunan mesti dititik beratkan di tempat-tempat mengikut keperluan. Kalau dia perlu, kita kasih. Kalau mana-mana perlu, kita mesti kasih. Bukan berlandaskan sama ada undi dibagikan atau tidak. Sebagai kerajaan adalah tidak waras untuk menjunjung konsep I help you, you help me dengan izin dalam pentadbiran. Apa yang Macap maksudkan seolah-olah kalau kita bagi kepada BN barulah dapat peruntukan dan pembangunan. Ini adalah tidak tepat. Rakyat tidak lagi, kalau rakyat tidak undi, mesti ada sebabnya atau benda yang mereka tak suka atau tidak puas hati. Kita kena lebih berbuah ke hati melihat apa yang mereka betul-betul nak. Selepas PRU, pasukan kerajaan yang dibentuk perlulah menolong rakyat secara menyeluruh tanpa mengira kaum, tempat atau sama ada memberi undi kepada kerajaan. Kita tidak boleh menggunakan kuasa dalam kerajaan untuk membalas dendam. You tak kasih undi, saya tak tolong. Tapi tak apalah, kalau lain kali kalau kita menang jadi kerajaan, kita pasti akan tolong semua orang tanpa mengira kaum, baik Cina, Melayu, India, walaupun dia UMNO, kita juga akan tolong kalau dia perlu. Yang kedua, yang saya nak katakan di sini adalah saya tidak setuju berkenaan dengan kejatuhan nilai wang ringgit Malaysia. Saya tidak setuju dengan apa yang rakan kukup kita yang mengatakan bahawa penurunan nilai mata wang ini adalah normal yang bersifat sementara. Ya. Dalam jangka masa yang panjang, ya, berpuluhan tahun ini, wang kita turun berbanding dengan wang negara lain. Berpuluh-puluh negara kita turun. Jadi ini bukan sementara. Contohnya, ini banyak sini. Saya tak mau sebut satu persatu. Saya cakap tentu tahun 75, okey, yen. Kita RM1 kita boleh beli yen 130 yen. Tapi sekarang kita RM1 kita boleh beli 24 ringgit saja. 24 yen saja. Ini puluhan tahun sudah jatuh. US 75 tahun 75 kita Sing dollar US kita boleh 1 US kita RM2.30. Sekarang USD 1 kita kena guna RM4.40 untuk beli. Singapura pun sama. Puluhan tahun yang dulu sejak 75 RM1 dengan 1 Singapura sekarang 331 pula. Kita tengok Saudi pun sama. Saudi dulu RM1 kita boleh beli Saudi 1.55. Sekarang RM1 kita boleh beli 0.80 sen Saudi sahaja. Ya, untuk China. Duit China tahun 95 kita RM1 kita boleh beli dia punya Chinese renminbi 3.5. Tapi sekarang kita boleh beli dapat RM1.5 saja. Jadi kejatuhan ini bukan merupakan kejatuhan jangka pendek. Yang sebenarnya merupakan kesinambungan kejatuhan sejak puluhan tahun yang lalu. Ini dahsyat. Walaupun kejatuhan kalau sementara dan pelarasan
ya yang dilaksanakan oleh negara sendiri untuk menurunkan nilai mempunyai fungsi tertentu dalam jangka masa yang pendek. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, kejatuhan nilai wang ringgit ini merupakan sesuatu yang boleh membawa Malaysia ke negara gagal. Saya ingat benda ini semua orang kita kena perhatikan. Tidak logik. Tidak logik. Kalau kita nak maju, kita nak kompetitif, kita nak selesaikan masalah, kita biar duit kita jatuh. Tak logik. Duit kita jatuh, kita happy lagi. Tak logik langsung. Tak ada. Tak boleh. Kerana dalam jangka masa yang panjang, dia akan meningkatkan ya kos perniagaan kita, bahan mentah import meningkat, hutang luar pun meningkat kerana dengan currency yang begitu tinggi. Ya, kalau pakai US dollar, kita hutang luar kita meningkat. Dan secara dalam masa berpanjangan, kos sara hidup kita pun akan meningkat. Yang berhormat Datuk Speaker, isu yang ketiga yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan hartanah. Sejak kebelakangan ini, Johor dilandai dengan pembangunan sektor hartanah seperti Country Garden, RNF, Forest City. Ya. Selain itu, negeri China juga mengemukakan satu konsep One Belt, One Road ya, dengan izin, dengan dalam strategi pembangunan mereka, ya, perhubungan mereka dengan dunia luar. Memang kita menyambut baik konsep ini kerana ia boleh merancangkan perdagangan antarabangsa yang boleh meningkatkan pulangan ekonomi sekiranya kita sudah bersedia. Ya. Forest City telah memaparkan rancangan pembangunan bandar yang besar dan menarik di pulau-pulau tambakan. Ya. Kerisauan kita adalah sejauh manakah projek ini akan dilaksanakan dan dibangunkan. Kerana ini menelan puluhan tahun, kita tidak tahu. Memanglah menjadi lumrah pemaju untuk mempersembahkan rancangan pada pelan induk yang besar, lengkap dan menarik agar hartanah yang ditawarkan sekarang lebih senang dipasarkan dengan harga yang lebih lumayan. Kerisauan juga tidak boleh lari daripada risiko rancangan bandar tersebut akhirnya menjadi alat spekulasi pelaburan. Ya. Fenomena ini juga akan mengakibatkan harga rumah di sekelilingnya, terutamanya di Johor Bahru, menjadi tinggi, di mana sebarang usaha pada masa depan untuk mengawal harga rumah menjadi sukar. Ya. Menjadi sukar. Kita juga risau rancangan bandar ini akhirnya kerana unsur spekulatif akan menjadikan bandar ini sebagai satu phantom city. Ya, sekiranya kurang penduduk menetap di situ, di mana fenomena ini telah banyak berlaku di negara luar, di mana projek-projek mega dijalankan. Bandar rancangan perlulah berintegrasi dengan aktiviti ekonomi setempat agar bandar ini akan aktif dan sentiasa penuh dengan penduduk. Dari segi perdagangan atau limpahan ekonomi, ya, rakyat Johor tidak ingin melihat kita sebagai penonton saja dalam projek mega ini, di mana kita menyediakan tanah tetapi gagal mendapatkan limpahan ekonomi yang setimpal. Maknanya, apa yang kita lihat sekarang adalah kebanyakan bahan binaan diimport terus dari negara China, besi ke, baku ke, kaca dan banyak lagi bahan binaan. Ya, pekerja juga dibawa terus. Jadi apakah peluang kita? Bila siap nanti projek kita, kilang perabot dan syarikat reka bentuk dalaman dan renovasi mereka akan datang dan membekalkan perabot kepada ya penghudi di situ. Jadi di manakah peluang kita? Jadi projek Forest City sebenarnya adalah projek kerjasama dengan Esplanade Langgar 88, di mana ia adalah subsidiari KPRJ. Takkan kita tak boleh buat sesuatu untuk memberi peluang kepada usahawan tempatan dan peniaga-peniaga tempatan. Jadi ini memberikan satu iktibar kepada kita, ya, untuk tingkatkan daya saing kita, usahawan perniagaan tempatan, supaya kita tidak kehilangan peluang pekerjaan. Jadi kerajaan seharusnya mencari ikhtiar, ya, memberi peluang kepada usahawan atau peniaga tempatan supaya kita betul-betul mendapat limpahan. Kita patut menolong agar usahawan baru berada pada landasan betul, manakala usahawan sederhana atau besar berdaya saing di pasaran antarabangsa, supaya perkara ini tidak akan berulang lagi pada masa depan kelak. Yang berhormat Datuk Speaker,
Saya juga ingin membawa ke perhatian Dewan Yang Mulia ini berkaitan pelbagai isu yang berkaitan dengan pelaksanaan. Jadi sebenarnya pelaksanaan jauh lebih penting daripada perancangan. Kita tidak mahu lihat satu rancangan hebat diketengahkan untuk menutup kelemahan atau ketidakberkesanan atau kegagalan sesuatu rancangan. Di sini saya nak tonjolkan beberapa contoh. Yang pertama, jalur lebar. Dalam bajet yang lalu pernah kena ketengahkan bahawa nak buat jalur lebar di free wifi. Memanglah ada. Dalam buku ini pun ada tulis 133 hotspot wifi telah diaktifkan di seluruh Johor. Memanglah okey kalau ada buat. Tetapi yang saya dapat maklum balas daripada banyak tempat, dan salah satu di Taman Sri Setulang, di mana wifi itu tak boleh pakai, lambat. Sorok-sorok sikit saja, pergi depan sikit sudah tak boleh pakai. Jadi ini lambat. Jadi pelaksanaannya kena ada. Pelaksanaan yang efektif kena ada, disalurkan kepada penduduk. Yang kedua, saya tengok, saya nak cerita rumah mampu bilik. Rumah mampu milik. Bajet 2014 cakap sasaran nak 28,000 unit. Okeylah tu. 2015 cakap sasaran ditingkatkan jadi 37,000 unit. Tingkatkan lagi. Nampak hebat. Betul lah. Bajet 2006 cakap menjelang 2019 nak sampai 60,000 unit. Tetapi sekarang yang siap baru 8,766. Ini maknanya kalau nak bandingkan dengan bajet 2014, saya rasa usaha sasaran yang pertama sejak 2014 pun belum tercapai lagi. Dan berlandaskan angka yang diutarakan di sini, saya rasa banyak yang perlu dipertingkatkan berkenaan dengan pelandasan, di mana tengok 2019 sampai 2020 kita nak siapkan 3,000, padahal sekarang kita satu tahun average purata siapkan 6,000 saja. Jadi inilah yang saya katakan kita kena pentingkan pelaksanaan dan kualiti. Kemudian air bersih. Air bersih dalam bajet dulu ada cerita sasaran kerajaan ialah 100% Johor menipati bekalan air bersih menjelang tahun 2017 dan memastikan bekalan air merangkumi kualiti air serta tahap perkhidmatan yang setanding dengan negara maju. Okeylah tu, kalau maksudnya cakap macam ini okey. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah sentiasa mendapat berlakunya putusnya bekalan air di bandar-bandar pun berlaku. Di kawasan saya juga di beberapa kawasan di mana mereka mengadu tekanan rendah. Alasan yang diberikan adalah kerana di sekeliling banyak pembangunan. Jadi biasalah air tekanan rendah. Tak boleh. Kalau macam ini kita tidak setanding dengan negara maju. Ada pembangunan di sekeliling saja, tekanan air di Setulang Darat, di Setulang Darat dan jalan-jalan yang di mana banyak government officer yang dulu duduk sana menghadapi gangguan air yang tidak cukup tinggi. Satu lagi, kita punya stadium kita sudah pun, stadium bandaraya sudah tak ada. Kita MBJB tak ada stadium tertutup. Dalam bajet 2001, dalam tahun 2014 sudah cerita nak bikin stadium tertutup dengan 60 juta. Tapi sekarang tak siap lagi. Dan Lakin punya stadium tertutup MBJB pun dah tak ada sekarang. Jadi kita tak ada stadium. Kemudian apa? Pasar Kampung Melayu Majidi. Dulu cakap nak siap. Tahun dulu bulan 11 nak siap. Tak siap. Bulan 4 tahun ni mau siap. Tapi sampai sekarang tak boleh dipindah lagi. Sekarang sudah bulan berapa? Bulan 11 tak boleh pindah lagi. Jadi inilah yang saya katakan pelaksanaan lebih penting daripada perancangan. Dan yang berhormat Datuk Speaker, di sini beberapa isu berkenaan dengan isu kawasan yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan Sungai Sengkuang. Di mana Sungai Sengkuang ini melibatkan ribuan penduduk. Masalah ini perlu diselesaikan dengan cepat kerana di bahagian hulu sungai, di mana sungai itu mengalir melalui Taman Sri Tebrau, sentiasa mengalami banjir kilat, dan di hilir sungai juga, di mana sungai itu mengalir melalui Taman Sri Sulang dan Perumahan Rakyat Iskandar,
Bahagian sungai itu sudah cetek, sangat kotor dan air sana sudah menjadi hitam. Jadi cadangan saya ialah untuk menyuruh agar dana yang secukupnya diperuntukkan dalam bajet 2017 untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, cadangan saya adalah satu pam air dibina untuk mengeluarkan air banjir dengan cepat di bahagian hulu sungai tersebut, dalamkan sungai tersebut di bahagian hilir supaya untuk selesaikan masalah banjir di Taman Iskandar, dan bersihkan dasar sungai kerana dasar sungai sudah menjadi hitam, nampak bertoksit. Ya, kemudian kalau boleh jadikanlah tepi sungai sebagai taman rekreasi supaya mereka lebih mencintai sungai dan boleh berekreasi di situ. Kemudian tindakan tegas perlu diambil untuk mereka yang terus membuang sampah di situ. Setulang sila Gulung. Okey. Jadi sungai sepatutnya merupakan aset kepada kita. Kalau berlakunya banjir, kotornya, ia sudah menjadi liability kepada kita kerana kesannya adalah penyakit dan busuk. Jadi saya menyuruh kepada pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah sengkuang lagi ini. Yang isu tempatan yang berkaitan, yang satu adalah saya nak sentuh di sini adalah berkaitan dengan premis judi haram Masegiat. Ya, ramai yang terjebak dalam analisis judi, keluarga pecah belah, Along mengambil kesempatan meningkatnya jenayah. Jadi dalam bajet tu dulu pun ada cerita. Minta maaf bajet pun ada cerita. Kerajaan akan menambah bajet 2014 ini dah 3-4 tahun dah, 3 tahun lebih dah. Kerajaan akan menambah baik enactment hiburan untuk mengawal aktiviti lesen hiburan yang didapati telah banyak disalahgunakan dan mengundang masalah sosial, terutamanya aktiviti perjudian. Ini akan membolehkan kerajaan negeri memastikan aktiviti yang dijalankan oleh setiap pengusaha pusat hiburan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyeragaman kadar lesen hiburan di semua daerah juga akan dikuatkan dalam tahun 2014. Ya, inilah yang saya maksudkan. Cakap memang cantik, tapi pelaksanaan yang kurang. Sekarang premis judi haram ini masih melambat-lambat di Johor Bahru dan di seluruh negeri Johor. Jadi sukar untuk menguat kasar oleh sebab tidak mempunyai bukti kukuh untuk perjudian bukanlah satu alasan untuk tidak mengambil tindakan. Bolehlah menyamar dan boleh tangkap, ambillah tindakan. Ya, terima kasih. Kemudian akhirnya satu lagi berkenaan dengan di bandar-bandar besar kita telah pun di mata kita dijolok. Kehadiran gadis-gadis luar negara yang menjolok mata di Johor Bahru. Ini kemunculan mereka seperti Setulang selalu tengok. yalah, saya tengok tapi saya tak tanya dia apa bikin lah. Saya tahu apa dia bikin. Kemunculan mereka seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi saya pun berharap polis, kerajaan tempatan, imigresen dan pejabat daerah boleh bekerjasama menyelesaikan masalah sosial ini. Kerana mereka yang gagal mengawal hawa nafsu, tidak terkawal, akhirnya akan tergantas dalam aktiviti maksiat ini. Jadi dulu saya pernah dengar kalau nak mengambil tindakan terhadap premis judi, mereka mau belajar dulu, menyamarkan belajar judi untuk mengambil tindakan. Tapi saya ingat untuk kes ini saya rasa tak payah belajarlah. Tak payah. Janganlah macam itu. Tak payah. Boleh, saya rasa terus boleh mencari ikhtiar sebagai government, sebagai kerajaan boleh cari masalah untuk selesaikan masalah judi ini, pelacuran ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Kerana ini akan menonjolkan masalah sosial yang tidak terkawal, ya, di mana aktiviti pelacuran di Bandar JB telah pun meningkat. Jadi beginilah beberapa isu yang saya tonjolkan hari ini. Ya, yang pertama di mana saya sebagai kerajaan kita mesti adil, ya, di mana perlunya peruntukan kita perlu peruntukan. Dan kedua, isu berkenaan nilai mata wang. Gulung lagi, dah ada gulung. catat. Di mana mata wang kita kena lihat sebagai masalah. Yang tiga ialah pengenalan dan pembangunan, ya, forest city dan sebagainya, dan isu seperti Sungai Sengkuang dan perjudian, pelacuran, dan akhirnya pelaksanaan lebih penting daripada rancangan telah pun diutarakan. Diharap kerajaan, ya, boleh menitik beratkan isu-isu ini. Sekian, terima kasih. Sila Bentayan. Salam sejahtera, salam impian Johor.
Bentian merafat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada hari ini. Bentian juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker atas keizinan untuk Bentian turut mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2017 pada hari ini. Rakan-rakan yang berhormat sekalian, kita semua berada di sini hari ini kerana kita adalah suara bagi rakyat di luar sana. Kita seharusnya bersuara tanpa takut dan tanpa bermihak. Kerap kali kita dengar pihak sebelah sana yang menekan keperluan untuk membuat polisi yang memalamat untuk menambahkan sokongan kepada kerajaan hari ini. Bentian tertanya-tanya apa yang sebenarnya lebih penting dalam perbahasan Dewan untuk kepentingan parti atau kepentingan rakyat. Yang Berhormat Datuk Speaker, sekali lagi Belanjawan Johor 2017 adalah merupakan belanjawan berlebihan, satu tawaran konservatif yang bermain pada keadaan selamat apabila sekadar berbelanja mengikut zon selesa. Tetapi, adakah kita sudah berusaha secukupnya buat rakyat? Bilakah kita akan mempunyai itizam politik dan keberanian untuk membentangkan belanjawan defisit pada keadaan ekonomi yang suram untuk lebih banyak membantu kelompok bawahan, untuk menunjukkan kita bersama-sama dengan rakyat dalam melayari kesuraman ekonomi ini. Ia lebih daripada sekadar berkata-kata. Kita memerlukan tindakan dan polisi afirmatif dalam keadaan yang sukar ini. Apakah tidak boleh dikurangkan kadar cukai untuk rumah kos rendah, memotong yuran lesen untuk peniaga kecil, penjaja, membantu nelayan dan petani. Belanjawan pembangunan 2017 telah meningkat daripada ringgit Malaysia 541 juta pada tahun 2017 kepada ringgit Malaysia 763 juta. Peningkatan 222 juta. Akan tetapi, separuh dari peningkatan adalah meningkatan peruntukan bangunan negeri, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 150 juta berbanding tahun 2016 hanya sebanyak ringgit Malaysia 47 juta masing-masing dalam maksud P72 dan P74. Dalam situasi ekonomi suram, adakah ia perbelanjaan yang sesuai berbanding usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat atau kemudahan untuk sejahteraan rakyat? Kita perlu lebih menekankan belanjaran untuk program sosial seperti pendidikan, kesihatan dan program lain yang boleh meningkatkan pendapatan untuk kumpulan dengan izin bottom 60%, iaitu isi rumah berpendapatan 6,000 ke bawah. Jika Menteri Besar ingin dengan izin walk the talk untuk memberikan kepada mereka yang tidak punya apa-apa, ini adalah kumpulan sasaran kita dan masanya untuk kita menggunakan reserve kita pada maklumat yang baik. Politik bukanlah tempat untuk meluaskan kuasa semata-mata, apatah lagi untuk menjadi lubuk mencari kekayaan. Politik adalah platform untuk berkhidmat menjaga kesejahteraan semua rakyat melalui dasar dan pelaksanaan yang berhemat. Kerajaan negeri sepatutnya faham kejayaan tidak lagi diukur dengan jumlah wang yang dimiliki, tetapi bagaimana wang itu dikongsi oleh sekalian rakyat. Justru itu, sebagai sebuah kerajaan negeri, seharusnya setiap pembangunan yang ingin dilaksanakan itu perlulah mempunyai etika. Sebagai contoh, pembinaan sekolah-sekolah rendah di Pulau Sibu, Pulau Au dan pulau-pulau lain. Ini adalah contoh bagaimana jutaan peruntukan yang dikeluarkan tetapi tidak mencapai maklumat beroperasi penggunaan fasiliti yang maksimum. Bangunan setinggi 3 tingkat dibina tetapi populasi hanya dia sekitar 200 hingga 300 penduduk saja. Berapa ramai murid yang boleh kita perolehi daripada populasi sebegini? Adakah wajar kita membina bangunan setinggi 3 tingkat yang hanya menempatkan pelajar kurang daripada 20 orang? Yang Berhormat Datuk Speaker, sehingga September 2016, indeks harga pengguna bagi barang makanan dan minuman tidak beralkohol bagi negeri Johor telah meningkat kepada 3.8%. Ini melebihi kadar peratusan
nasional sebanyak 3% dan merupakan yang tertinggi sekali di Malaysia. Antara kumpulan makanan yang mengalami peningkatan tertinggi adalah ikan dan makanan laut sebanyak 4.7%, diikuti oleh daging 4.2% dan buah-buahan sebanyak 3.3%. Mengapa harga ikan dan makanan laut meningkat dengan begitu mendadak? Adakah benar sebenarnya kita berhadapan dengan kekurangan bekalan makanan laut ekoran daripada keterbatasan nelayan untuk menangkap hasil laut ekoran daripada projek-projek pembangunan di pesisiran pantai seperti di Forest City, Rapid, Pengerang dan Tanjung Piai? Kerajaan negeri memang ada memberikan bantuan secara hidup kepada nelayan yang terjejas setiap tahun. Tetapi sebenarnya jika kita lihat betul-betul, bantuan tersebut adalah merupakan bayaran pampasan kepada nelayan yang terjejas dengan pembangunan pesisiran pantai. Secara tidak langsung, adakah kerajaan negeri sebenarnya mengakui berlakunya perkara-perkara yang menyukarkan nelayan untuk meraih rezeki harian? Harus disedari bayaran sebanyak ringgit Malaysia 2,000 setahun adalah tidak mencukupi untuk nelayan yang telah kehilangan punca pendapatan. Kerajaan negeri sepatutnya mencari jalan alternatif selain daripada bantuan kewangan. Industri aquaculture yang berimpak rendah terhadap alam sekitar tetapi boleh mendatangkan pulangan lumayan perlu diteroka oleh nelayan-nelayan yang terjejas sumber pendapatan ini. Aktiviti seperti ternakan tiram boleh menjana pendapatan untuk mereka. MUA mempunyai sejarah panjang berkaitan tiram, memandangkan ia adalah merupakan kegiatan ekonomi tradisional di MUA semenjak 100 tahun lalu. Mengambil contoh rumah rakit di MUA, menurut maklumat yang diperolehi, selain daripada pelancong-pelancong yang pergi ke rumah rakit tersebut untuk melihat peternakan tiram dan merasai tiram bakar, ada juga peniaga-peniaga daripada Melaka yang memberi tiram sehingga 1,500 ekor tiram setiap minggu. Ini menunjukkan tiram juga mempunyai pasaran yang agak lumayan. Apa yang diperlukan adalah bantuan daripada pihak kerajaan. Kerajaan negeri boleh mencari lokasi-lokasi yang sesuai dan mengumpulkan nelayan-nelayan ini untuk beralih kepada industri aquaculture seperti ternakan tiram. Bantuan ini pula bukan sekadar terbatas kepada bantuan berbentuk kewangan tetapi juga bantuan kepakaran, teknologi dan teknikal. Jabatan Perikanan boleh membantu perusaha untuk memastikan benih-benih tiram ini boleh membesar dengan sempurna, memantau keadaan dan kualiti air, memantau penularan bakteria E. coli dan sebagainya. Bantuan sokongan kepakaran dan teknikal ini adalah sangat penting untuk menjamin kualiti dan membendung penularan penyakit dan juga keboleh pasaran tiram-tiram tersebut. Yang berhormat Datuk Speaker, Franklin D. Roosevelt pernah menyebutkan dengan izin, "The nation that destroys its soils destroys itself." Berdasarkan kepada satu laporan dengan izin Water Quality Assessment of Marine Park in Johor yang dijalankan oleh Jabatan Sains Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia pada tahun 2015, 4 sebab utama pencemaran telah dikenal pasti, iaitu sisa pepeja, pengawet kayu yang digunakan ke atas bot dan struktur di pulau, aktiviti perkapalan seperti kebocoran minyak dan kecemaran terma yang diakibatkan daripada perubahan iklim global. Analisis ini turut melibatkan pulau-pulau di Taman Laut Sultan Iskandar. Apabila kita berhasrat untuk membangunkan Caribbean of the East, kita sepatutnya terlebih dahulu mengatasi 3 punca pencemaran. Perubahan iklim global mungkin di luar capaian kita tetapi 3 punca lain boleh dikawal. Laporan yang saya sebutkan tadi telah menyatakan bahawa aktiviti pencemaran yang utama adalah kekurangan pengurusan sisa pekerja dan pembentukan yang berintegrasi telah meningkatkan paras bakteria E. coli, minyak dan gris dan logam berat dalam air di kawasan tersebut. Maka adalah sangat penting untuk kita memperbetulkan pengurusan sisa pekerja dan pembentukan terlebih dahulu.
Seperkara lagi yang ingin Bentayar membangkitkan adalah adakah kerajaan negeri telah membuat kajian impak alam sekitar sebelum membangunkan Caribbean of the East ini, atau akan guna loophole dengan izin seperti sebelum ini. Apabila kita merancang apa juga projek pembangunan adalah tidak wajar jika kita tidak melibatkan kesemua pemegang taruh. Semasa perancangan untuk membangunkan Caribbean of the East, adakah kerajaan negeri melibatkan pemegang taruh termasuk nelayan, penduduk tempatan dan operator pelancongan dalam setiap perbincangan dan perancangan? Mereka-mereka ini terlibat secara langsung dalam aktiviti ekonomi kerana mereka mendiami pulau-pulau tersebut. Mereka perlu mendapat sedikit impak daripada pembangunan. Kerajaan negeri perlu mendengar suara rakyat tempatan dahulu sebelum kita membawa orang luar masuk untuk membuat pelaburan. Takkan kita juga mahu men-PRC-kan Johor seperti mana yang berlaku di peringkat Persekutuan. Pemeliharaan dan pemeliharaan ini perlu dibuat dengan seimbang di mana hidupan laut boleh terus hidup tanpa terancang. Penduduk tempatan sebagai pemilik tempat juga boleh mendiami pulau-pulau tersebut dengan harmoni. Nelayan dan operator pelancongan juga boleh meneruskan aktiviti ekonomi mereka. Nelayan-nelayan sedia ada di pulau-pulau yang terlibat tidak boleh dikesampingkan. Bentayar juga mencadangkan agar pihak kerajaan negeri melihat kepada bagaimana kita boleh memanfaatkan kemahiran yang dimiliki oleh nelayan ini dan memindahkan mereka kepada industri lain. Sebagai contoh, kemahiran nelayan memandu bot boleh digunakan untuk membantu kerja-kerja pemeliharaan marine. Nelayan ini juga boleh diserapkan sebagai penguatkuasa pemeliharaan dan juga untuk aktiviti membenihkan semula karang-karang. Yang berhormat Datuk Speaker, sektor kesihatan awam negara kita turut berdepan cabaran dengan dalam iklim ekonomi yang suram ini. Kebakaran di wad ICU Hospital Sultanah Aminah adalah antara yang terburuk dalam sejarah kesihatan awam negara. Selain itu, terdapat laporan media berkenaan dengan kekurangan peruntukan untuk jabatan patologi di sekitar Johor Bahru sehingga mengganggu pelbagai ujian di hospital-hospital awam berikutan kekurangan reagen yang sangat kritikal. Ketika ini, Malaysia mempunyai nisbah 1.85 katil bagi 1,000 penduduk. Nisbah ini jauh lebih rendah daripada standard nisbah antarabangsa iaitu 2.5 kali katil bagi 1,000 penduduk dan kadar penggunaan katil di Hospital Sultanah Aminah telah mencapai tahap 93%. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, hampir 150 orang doktor pakar meletakkan jawatan di hospital awam setiap tahun semenjak 6 tahun lepas. Tetapi kita mempunyai 2,600 graduan perubatan yang tidak mendapat tempat untuk housemanship. Manakala dalam isu infrastruktur pula terdapat klinik-klinik kesihatan yang sangat sesat dan tidak kondusif. Waktu menunggu giliran sangat lama, manakala bagi yang memerlukan rawatan pakar atau pembedahan, ada yang terpaksa meletakkan nama dalam senarai menunggu dahulu. Dalam keadaan kelembapan ekonomi sekarang ini, ramai rakyat akan memilih untuk mendapatkan rawatan perubatan di hospital-hospital awam ekoran kekangan kewangan. Tetapi sektor kesihatan awam kita sedang berdepan dengan masalah dan hampir musnah. Di sinilah peranan yang boleh dimainkan oleh KPJ. Jacob adalah merupakan pemegang saham majoriti dalam KPJ. Jika kita benar-benar mahu menjaga kesejahteraan anak Johor, kerajaan negeri melalui KPJ sepatutnya merintis usaha untuk memperkenalkan satu skim insurans perubatan KPJ untuk anak-anak Johor. Polisi insurans perubatan ini pula akan menawarkan bayaran premium yang lebih rendah berbanding polisi insurans perubatan lain supaya anak-anak Johor mampu untuk menerima rawatan di hospital pakar KPJ. Perkara boleh dilaksanakan jika kita semua mempunyai itizam politik untuk melaksanakan. Jangan beri alasan KPJ adalah syarikat senarian awam kerana dananya adalah dari Johor.
Sebenarnya perkara ini merupakan alternatif tambahan kepada perkhidmatan kesihatan awam yang tidak mencukupi. Bangsa Johor bukan sahaja mahukan Bank of Johor, malah turut menambahkan polisi kesihatan bangsa Johor. Jikalau Presiden Obama memperkenalkan Obamacare, kita juga boleh memperkenalkan Johor Care, atau kalau kerajaan mahu menamakan Khalib Care pun okey. Benda yang tidak kecil hati kerana yang penting adalah rakyat mendapat manfaat kesihatan kepada KPJ. Yang berhormat Datuk Speaker, Bentayang menghargai usaha yang dilakukan untuk menurap semula premix di banyak jalan raya dalam daerah Muar, termasukkanlah dalam kawasan Bentayan. Akan tetapi kita juga sepatutnya memelihara dan menambah baik parit-parit dan saliran dari semasa ke semasa bagi mengelakkan masalah banjir kilap apabila berlakunya hujan lebat berpanjangan. Tindakan kerajaan negeri yang hanya menaikkan peruntukan jambatan pengairan dan saliran kepada hanya RM935 ringgit sahaja, pastikan dia akan menghadkan usaha untuk menambah baik parit dan saliran sungai seperti Sungai Bentayan dan di Jalan Datuk Haji Hassan Muar yang telah lama mengalami kerosakan tetapi sehingga kini masih tiada tindakan. Bilakah kerosakan ini akan... Bentayan sila gelung. Ya, sedikit lagi. Ini akan dibaiki. Okey, masih dalam isu parit, Bentayan juga berharap agar parit di kawasan pendapatan seperti di Kampung Ubi dan Lorong Bunga Ros dekat Jalan Daud Muar dan parit-parit taman perumahan yang telah berusia 30 hingga 40 tahun seperti Taman Bakaria dan Taman Utama 1 Jalan Sakir Muar dapat dinaik taraf agar penduduk tidak lagi perlu merasa resah dan berjaga-jaga setiap kali hujan lebat turun. Sebelum Bentayan menamatkan pembahasan, izinkan Bentayan memetik kata-kata Franklin D. Roosevelt sekali lagi. Dengan izin, we must scrupulously guard the civil rights and civil liberties of all our citizens, whatever their background. We must remember that any oppression, any injustice, any hatred is a wage designed to attack our civilization. Sekian, terima kasih. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Persidangan kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang.